hadapan 我 Tuhan. 们再一次低头祷告。 Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. 主啊，今天早上我们渴慕你的话， Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. 求你预备我们的心，领受主的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan. 你使用你两位仆人要传扬你的话， Layakkan kami ya Tuhan. 让我们配得在主面前。 Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 谢谢主，这是我们的祈求，靠耶稣基督生命祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi 弟 Tuhan. 兄姊妹们早安。 Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 今天我们要思想《生命记》11章第1节到第7节。 Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 《生命记》11章第1到第7节。 Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai yang ke-7, nanti kemudian setelah selesai akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们要用印尼文来念这节经文。 Kebesaran Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir dan seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir beserta kuda dan keretanya. Bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu sehingga mereka dibinasakan Tuhan sampai hari ini. Begitu pula apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka bersama seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mereka pelihara di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. 生命记11章第1节，你要爱耶和华你的神，常守他的吩咐、律例、典章、诫命。你们今日当知道，我本不是和你们的儿女说话，因为他们不知道你也没有看见耶和华你们神的管教、威严大能的手和神出来的膀臂，并他在埃及中向埃及王法老和其他所行的神迹奇事，也没有看见他们怎样带埃及的精兵策马他们追赶你们的时候，耶和华怎样使红海的水淹没他们，将他们灭绝，直到今日。并他在旷野怎么样带你们，以致你们来到这地方，也没有看见他怎么样带流便子孙以利家的儿子大胆亚比兰地怎么样在以色列人中间开口穿了他们和他们的家眷，并帐篷以他们一切货物，唯有你们亲眼看见耶和华所做的一切大事。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Jemaat yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Ulangan pasal yang ke-11 ini merupakan akhir dari bagian pertama pesan Musa kepada bangsa Israel. 生命记这是这个生命记第11章是最后来说关于一切以色列人的经历。 Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan, maka bagian pertama ini akan dimulai dari pasal 5 ayat yang pertama dan diakhiri pasal 11 ayat yang ke-32. 那么，如果我们看怎么样讲述关于以色列人在生命记是开始在第5章、第11章结束。 Apa yang mau disampaikan Musa pada bagian pertama ini? 在第一段，摩西要诉说什么事情？ Bagian pertama ini dari pesan Musa terdapat nasihat mengenai prinsip-prinsip dasar dan respon terhadap hukum Taurat. 那么在第5章这个开始，摩西要吩咐关于原则上我们要看关于律例、典章还有诫命。
Dan terdapat nasihat lain seperti tentang hidup yang taat kepada hukum Taurat. 还有一切的这个警告或者警戒，我们怎么样这个遵从关于律例典章。 Makanya sesudah memaparkan 10 firman Tuhan, 所以当10条诫命降下来以后， maka kita dapat melihat bahwa fokus utama dari pasal 5 sampai 11 adalah perintah pertama, yaitu mengasihi dan menyembah 如 Allah. 果我们从第5章开始，我们看到我们第一条诫命就是彼此相爱。 Sebelum Musa memasuki pembahasan mengenai hukum Taurat, 当摩西还没有解释关于律例典章诫命的时候， maka ia memberikan ringkasan dari nasihat-nasihat yang telah ia 那 sampaikan. 这些警告的事情，他用一句话来做一个总结， Nasihat yang disampaikan Musa dari pasal-pasal sebelumnya. 那就是关于摩西对前几章几个警告。 Sehingga dengan demikian ini adalah cara yang tepat untuk mengakhiri bagian yang pertama. 那就是现在的一章，现在所有的这一章来非常准确来结束前几章的一些的警戒。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， akan sulit meyakinkan seseorang akan sesuatu hal jika dia tidak pernah mengalami hal atau yang berkenaan dengan hal tersebut. 我们很难要提醒某一个人关于某一件事情，如果那个人没有经历这样的这个经验。 Statement ini saya rasa betul. Statement ini benar, pernyataan ini benar. 我想这一句话非常准确。 Tetapi kalau kita melihat kisah bangsa Israel, 如果我们看到以色列总共的故事， saya rasa pernyataan ini tidak berlaku bagi mereka. 那么这一句话就没有不能解释以色列人整个的经历， Karena mereka sendiri sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri mereka. 因为他们知道，他们看到如何神在他们的身上一切所作所为。 Misalnya dalam pasal 10 ayat 22 kita bisa melihat. 比如说在第10章第22节那里，我们看到 Di sana dikatakan hanya sebanyak 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. 在那里只有说你的祖宗只有70个人去埃及。 Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. 但是现在上帝把这个70个人变为很多的人，好像天上的星。 Ini merupakan sebuah penutup yang memperlihatkan bagaimana mereka dahulu adalah bangsa yang kecil. 这是一个这个结论来解释，其实他们是一个很小的民族。 Tapi karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan bagi mereka, sekarang mereka adalah bangsa yang besar. 但是因为上帝的爱，因为上帝的带领，让这个种族越来越成为大的种族。 Sehingga hal-hal seperti ini harusnya membuat mereka sadar dan mereka hanya memuji Allah. 那么这样的事情，让他们能够明白，他们只有一件事，他们应该要感谢神。 Dan mereka memiliki hidup yang harusnya mereka memiliki hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan 那 mau. 么他们因着这一些事情，他们应该要有一个更好的生活方式。 Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， bangsa Israel juga sama dengan orang-orang yang lain. 以色列人跟其他的民族也是一样， Mereka juga perlu untuk kembali diingatkan. 他们也需要某一个人来警戒他们。 Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian dalam pasal yang ke-11 ini ada beberapa hal yang ingin Musa sampaikan kepada mereka. 在这个申命记这一章，摩西有几件事情要告诉以色列人。 Yang pertama, 第一， ajakan untuk taat kepada Allah. 他要带领以色列人，他们要遵守神。 Kalau kita melihat pasal 11 ayat yang pertama itu dapat digunakan sebagai ringkasan dari keseluruhan pasal yang 那么这 ke-11. 一章第一节就成为整章的一个结论。 Dengan memberikan penekanan terhadap kasih Allah dan ketaatan kepada ketetapan-ketetapan serta hukum dan perintah Allah. 如果要提醒，要这个强调关于彼此相爱，还有一些的律例、典章、诫命。 Pesan Musa ini disampaikan kepada para tua-tua di antara bangsa Israel. 摩西吩咐对那些以色列人的长老们，
Kemungkinan juga ada yang melihat bahwa mereka juga turut menjabat sebagai tua-tua dan sekarang menjadi pendengar Musa. 在那里，他们是他们长老们要成为一个以摩西所说的他们最好的听众。 Mengapa pesan ini disampaikan kepada mereka? 为什么这些吩咐要传给他们呢？ Karena mereka telah melihat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka, dimulai dari ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir. 因为他们看见神如何在他们身上所做的一切，从第一件事情，他们从在这个埃及得着解放。 Dan pada bagian awal pasal 11 juga menjelaskan bahwa mereka harus melakukan dengan setia kewajiban mereka terhadap Allah. 在神的一方面，我们看到他们要遵守神要他们遵守的一些事情， Yaitu petunjuk-petunjuk mengenai firman dan ketetapan-ketetapan dalam ibadah kepada Allah. 那就是关于神的话，还有一些在这个他们宗教的几个仪式已经决定，已经成为一个条例的事情。 Jadi apa yang dipercayakan kepada mereka itulah yang harus mereka pertanggungjawabkan. 神对他们的信任，他们应该要对神负责。 Perkataan seperti ini kita sering temukan dan sering digunakan mengenai tugas para imam dan orang Lewi. 这样的话，我们看见这是一个大祭司还有利未人的任务。 Ketika mereka mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajiban mereka terhadap Allah. 当上帝已经吩咐他们，他们对神应该要负责什么事情？ Maka hal itu menunjukkan bahwa mereka mengasihi Allah. 因为我们已经顺服神，那是表示他们对神的爱。 Karena kasih akan bekerja di dalam ketaatan. 因为爱是怎么样表现出来？如果我们顺从神，就表现我们爱神。 Dan hanya ketaatan yang mengalir dari kasihlah yang akan diterima oleh 我 Allah. 们顺从是从爱开始。 Ajakan Musa kepada bangsa Israel untuk taat sama Tuhan menunjukkan bahwa mereka mengasihi dan menghormati Allah. 摩西全面以色列人要顺从神，那就是表示他们要爱神。 Bagi mereka yang mau taat kepada perintah Allah, 哪一些以色列人要顺从神的话， maka Tuhan akan memberkati mereka dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan 因 bagi 为他们 mereka. 顺从神的话，那么神要祝福他们，给他们神所允许的地。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， ketika orang percaya mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, 当一个已经相信的，并且要顺从神的命令的人， maka janji Tuhan adalah mereka akan memperoleh hidup. 那么神允许他们得着永生。 Hidup saat ini dan hidup yang kekal. 那么就是现在在世界上的生存，并且以后来世的永生。 Ini pun yang Yesus sampaikan kepada seorang muda yang waktu itu datang kepada dia. 这是一个上帝告诉一个年轻人来到他面前的。 Di mana di sana dikatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 在那里说，如果你要进入你的永生，那么你应该要顺从神的每一个命令。 Dalam kisah ini mungkin sebagian kita tahu, seorang anak muda datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? 这里有一个故事，就是一个年轻人来到耶稣面前，他对耶稣说：“怎么样我能够得着永远的生命？” Dan Yesus meresponi anak muda ini dengan berkata, kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus menuruti semua perintah Allah. 那么主耶稣告诉这个年轻人，如果你要得着永远的生命，你要顺从神的一切命令。 Anak muda ini dengan percaya diri dia mengklaim, oke, semua saya sudah lakukan kok. 那么主耶稣gimana？ Semua sudah saya lakukan. 这个年轻人告诉主耶稣说：“每一件事情我已经做到。” Tetapi dalam kisah ini ada satu hal yang dia nggak lakukan. 但是有一件事情他还没有做下来。 Ketika Yesus bilang, pergi, kamu jual semua hartamu dan kemudian ikut aku. 当主耶稣说：“你去把你的一切的财产卖掉，来跟从我。”这他做不到， Dia nggak melakukannya. 他没有做到。 Dia pulang, dia sedih 他回去以后，他心里非常伤心， karena hartanya banyak. 因为他的财产要卖掉。
Dari kisah ini kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian, 在这一件事情，我们能够看到一件事情： bahwa ketaatan kepada Allah dibutuhkan suatu pengorbanan. 顺从神需要一个牺牲。 Kita tidak bisa bilang kita taat sama perintah Tuhan kalau kita tidak mau berkorban dan keluar dari zona nyaman kita. 我们不能说我们要顺从神，但是我们没有牺牲自己，从那些我们所享受的东西离开远一点。 Hal ini yang Musa ajarkan juga kepada bangsa Israel. 这就是摩西告诉以色列人的事情。 Jikalau mereka mau hidup baik dan diberkati Tuhan di tanah yang telah Tuhan janjikan, 如果他们要有好的生活，他们要上帝祝福他们， maka mereka harus taat sama perintah Tuhan. 他们应该要遵守上帝要他们做的事情。 Dan mereka harus rela berani berkorban bagi Tuhan dan keluar dari zona nyaman mereka. 他们要愿意牺牲一切，从一切的享受跑出来， Sehingga fokus hidup mereka saat ini adalah Allah itu sendiri, bukan yang lain. 让我们每一个人把我们的精神集中在上帝的身上， Ketaatan akan perintah-perintah Allah 顺从神的话， menunjukkan bahwa umatnya betul-betul mengenal siapa Allah yang mereka sembah. 如果我们顺从的神的话，表示我们知道我们所信的上帝是谁。 Karena barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, 每一个人都说我认识他，但是我没有顺从他要我们做的事情。 ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. 这样的人，他是一个欺骗的人，说谎，因为他的心里完全没有上帝。 Ini yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-4. 这是约翰福音告诉我们的事情。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， mengenal Allah bukan hanya soal perasaan religius, 我们认识神，不是因着我们有这样的思想，我们有这样的爱也认识神。 mengenal Allah adalah soal ketaatan kita kepada firman Tuhan. 但是认识神，你也有没有顺从神要你做的事情？ Jadi jika orang yang mengklaim dirinya mengenal Allah, 如果一个人说我相信神， maka ia harus membuktikan bahwa di dalam dirinya terdapat kebenaran dan kasih Allah itu yang 那就要证明在你的心有没有神的话，在你的心有没有顺从神的命令， itu yang seharusnya ada dalam 这 diri 就 orang 是 percaya. 应该做的事情。 Bapak Ibu yang dikasih 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， inilah bagian pertama yang pengen Musa ingatkan kepada mereka. 这是第一件摩西警告他们的事情。 Ada sebuah ajakan untuk taat kepada Allah. 有全面百姓顺从神， Taat kepada Allah menunjukkan kasih mereka kepada Allah. 顺从神就要表示怎么样他们爱神。 Dan yang kedua, 第二， ada sebuah ajakan kembali untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka. 也就是一个告诉他们神曾经在他们身上所做的一切， Dan mereka juga diajak untuk melihat kembali disiplin yang Tuhan lakukan terhadap para pemberontak. 并且宣告怎么样神对那些反叛神的人， Perbuatan Allah terhadap bangsa Israel begitu luar biasa. 神在以色列人身上做的非常的多， Mereka dibebaskan dari bangsa Mesir. 让他们从埃及的手中得着自由。 Bangsa Israel telah melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. 以色列人看到如何神把他们从埃及人的手中跑出来， Dan melakukan begitu banyak mujizat bagi mereka. 还有很多很多的神迹给他们看到。 Sehingga melalui bagian ini kembali Musa ingatin mereka lagi. 如果在此我们看到摩西再次提醒他们， Mengingat kembali apa yang udah Tuhan kerjakan bagi mereka. 提醒他们上帝对他们做了很多的事情。 Dan sekali lagi pesan ini disampaikan Musa kepada generasi yang ada bersama dengan Musa 再 pada 次 waktu 摩 itu. 西借着这件事情提醒下一代的人， Di mana mereka yang udah melihat, mereka yang udah ngalamin apa yang udah Tuhan kerjakan bagi mereka. 并且上一代告诉他们，他们已经曾经经历过怎么样神对他们， Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. 上帝给他们一切所需要的。
Tuhan kasih mereka makan mana, makan daging pada waktu di padang gurun. 神也是给他们玛纳吃，也给他们在这个旷野上给他们肉吃。 Mereka telah melihat tiang api, tiang awan yang selalu 他们也 menemani 看到 mereka. 云柱，他们也看到火柱， Mereka minum air, 他们所喝的一些水， mereka menang perang, 他们战胜了一切的战争。 dan masih banyak lagi perbuatan 还有 Tuhan bagi 很多 mereka. 上帝在他们身上所做的事情。 Jadi generasi ini adalah generasi yang telah melihat dan mendengar serta mengalami secara langsung perbuatan-perbuatan besar Tuhan. 所以这一代都能够看到，都能够经历到神对他们所做的一切。 Jadi seharusnya mereka tahu betapa hebatnya Tuhan. 他们应该明白神所做的非常的伟大。 Dan penghukuman yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa-bangsa lain seperti Mesir. 那么神怎么样对那些其他的民族的惩罚，好像埃及。 Ketika mereka berada di Mesir, 当他们在埃及的时候， mereka melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat dilepaskan kepada Firaun dan bangsa 他们 itu. 看见了上帝对法老王所做的一切的惩罚。 Kuasa Allah tidak hanya menghancurkan negeri itu, 神的权柄不但消灭了这些民族， tetapi kuasa Allah juga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar. 神的权柄表现他是真神。 Dan semua dewa-dewi yang ada di Mesir itu semua berhala bisu yang tidak berdaya. 那时在埃及一切的神仙都是哑巴的神仙。 Sehingga melalui apa yang telah mereka lihat di Mesir, 我们看到怎么样他们在埃及所做的一切。 maka di sini pun mereka harusnya bisa mengingat Tuhan dan mengagungkan Tuhan. 当神在埃及所做的一切，让他们记得神怎么样对他们。 Bagi mereka yang telah menyaksikan perbuatan Tuhan, 如果他们看到神在埃及所做的一切， harus berani bertanggung jawab untuk memperhatikan kebenaran Tuhan dan mentaatinya dengan 让 setia. 他们应该要保住并且担保神所做的一切，并且他们要保护一切神要他们做的一切的真理。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们， Dalam Lukas pasal 12 ayat 48, 在路加福音12章48节， di sana dikatakan demikian, 在那里说到， bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut darinya. 唯有那不知道的做了当受这大的事，必少受这大，因为都给谁，就向谁斗起；都托谁，就向谁斗要。 Ini adalah prinsip yang sangat penting, 这是一个最重要的原则。 di mana ketika Tuhan memberikan dan mempercayakan sesuatu yang banyak kepada orang lain, 当上帝信托某一件事情给某一个人， maka Allah pun akan menuntut lebih 那 banyak. 么上帝已经给了，上帝也要求你给他。 Prinsip ini pun yang juga Tuhan pengen ajarkan kepada bangsa Israel 这 untuk 个 mereka 原则， pegang. 上帝要教导给以色列人。 Mereka telah diberikan begitu banyak berkat, mereka telah Allah melakukan begitu banyak bagi mereka. 上帝给以色列人很多很多的祝福， Jadi wajar kemudian Allah menuntut mereka, meminta mereka untuk melakukan apa yang Dia mau. 那么理所当然，神也要他们做一些神要他们做的事情。 Israel dituntut demikian karena Allah udah melakukan begitu banyak bagi keselamatan mereka. 上帝要求以色列人怎么做？因为上帝已经祝福以色列人很多的事情。 Dengan mengetahui kuasa dan kesetiaan Allah, harusnya mereka mendorong mereka untuk tetap hidup setia di hadapan 看 Tuhan. 到神的一切的作为，应该是推动他们如何更亲近神。 Dan mempercayai Allah dalam segala hal. 他们把一切都信托、相信神。 Dan melalui semua ini menjauhkan mereka daripada penyembahan berhala. 这些事情让他们看到，他们以前怎么样拜那些偶像， Dan menjauhkan mereka dari pemberontakan. 让并且他们应该不再对神反叛。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们， Dalam perjalanan bangsa Israel kita tahu terjadi pemberontakan. 以色列人的经历多少年？ Pemberontakan yang dilakukan oleh orang sendiri di dalam bangsa Israel itu 在以 sendiri. 色列人里面，也有很多人反叛神， Yang dilakukan oleh Datan dan Abiram. 还有这个大旦，还有亚比兰。
Dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan kemudian mendisiplinkan orang-orang yang memberontak dan tidak mau taat kepada 好 Tuhan. 像大胆还是亚比兰他们反叛神，如何神教导他们应该怎么样过他们所要过的日子。 Sehingga di sini Musa kemarin ingatin mereka bagaimana Tuhan itu mendisiplinkan mereka. 摩西在此提醒以色列人，如何神教导他们要更守更守神要他们做的事情。 Tindakan pemberontakan seperti ini harus dicegah supaya tidak menimbulkan kehancuran bagi bangsa 以 Israel. 色列人这样的反叛神，应该要告诉他们，让他们不再做这样的事情。 Dan dari sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan orang yang memberontak terhadap Dia. 在这里，我们看到神对那些反叛他的人，从来不开玩笑。 Dan di ayat yang ke-6 kita bisa melihat bagaimana hukuman Tuhan begitu mengerikan terhadap Datan dan 最 Abiram. 后，在这里我们看到如何神惩罚这个以利家的儿子大旦，还有亚比兰。 Tujuan Allah melakukan semua ini adalah untuk mengingatkan mereka supaya mereka memiliki rasa takut dan tidak bermain-main dengan yang namanya dosa. 在这里所发生的事情，上帝要教导他们，让他们能够明白，上帝对那些反叛他的人从不开玩笑。 Dan hukuman Tuhan terhadap para pemberontak ini juga dapat dilihat sebagai bentuk belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. 那么神教训、神惩罚这些人，这是要因为神可怜、神怜悯那些以色列人。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Supaya mereka diselamatkan dari hal-hal buruk yang disebabkan oleh pemberontakan di negeri sendiri. 让神能够拯救他们脱离那些反叛神的人。 Jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu sekalian, 直到这件事情的发生， kita dapat melihat bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel akan kebesaran Tuhan melalui contoh yang positif dan negatif. 我们要看到摩西怎么样提醒他们，让他们能够让以色列人常常知道神的所做的一切。 Contoh yang positif, 在正面的一个例子， Musa mengingatkan mereka tentang bagaimana Tuhan menghancurkan kekuatan Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. 那么我们在正面的例子就是摩西告诉以色列人，神如何拯救他们脱离以色列人的权柄。 Dengan melakukan salah satu mujizat yang paling menakjubkan yang dicatat di dalam perjanjian lama. 那是一个在旧约所做的最大的一个神迹， Dan memberikan mereka penyertaan yang sempurna. 并且他如何与他们同在。 Lalu contoh yang negatifnya adalah 在负面的这一个例子， bagaimana Allah menghakimi Datan dan Abiram yang memberontak karena pengkhianatan mereka kepada Allah. 在负面的例子，如何神惩罚那些反叛神的人？ Ketika Musa mengajak umat Tuhan untuk mengingat kembali perbuatan dan disiplin yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. 但摩西提醒，并且提醒以色列人如何上帝惩罚那些反叛他的人。 Musa ingin menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan merupakan bukti demonstrasi dari kasih Allah kepada mereka. 让以色列人告诉他们，神的同在，表现神的权威给他们看。 Walaupun di satu sisi kasih itu harus disertai dengan keadilan Tuhan bagi semua orang. 虽然在另一方面，上帝的爱里面应该要有距离，应该要有公平， Sehingga dengan mengingat kembali apa yang telah Allah lakukan kepada umatnya. 让以色列人再次记得神对他们对他的子民。 Seharusnya membawa mereka bisa melihat kebesaran Tuhan dan mereka bisa mengagungkan kebesaran Tuhan. 应该让他们知道神的尊重的伟大，让他们记得神的权利、权柄。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Ada seorang yang bernama Thomas Chisholm. 有一个人叫 Thomas Chisholm， Beliau adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas dan sangat ambisius. 他是一个有聪明，还有一个有更大的这个野心。 Dia menjadi seorang guru pada usia 16 tahun dan editor sebuah surat kabar. 这一位兄弟，他16岁已经成为一个老师。 Meskipun dia meraih kesuksesannya di masa mudanya, 虽然在他年轻的时候，很多事情做了很成功的一面，
Thomas menemukan kesuksesan yang terbesar dalam hidupnya di usia yang ke-27 tahun ketika ia menjadi pengikut Kristus. 他27岁的时候，他做了更大、更好的事情。当他已经相信耶稣的时候， Beliau juga adalah seorang pendeta metodis yang sangat menyukai puisi. 他也是一个 Methodist 的一个牧师， Dan ia menggunakan hobinya itu untuk menulis dan memuliakan Tuhan. 他有一个才能，他能够写几个文章，要能够荣耀上帝的名。 Pada tahun 1903 kemudian dia menikah dengan seorang wanita bernama Catherine. 1903年，他成家，他的夫人叫做 Catherine。 Pada waktu itu dia merasa hidupnya adalah untuk menjadi seorang pendeta. 那个时候，他想到他要或做成为一个牧师，神的仆人。 Namun yang terjadi justru tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. 但是所发生的事情，不好像他想要的事情。 Yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. 那么发生的事情怎么样？跟他的理想完全相反。 Kesehatannya menurun 他身体越来越弱， dan dia tidak bisa melakukan banyak hal. 他不能做更多的事情。 Dan kemudian dia harus meninggalkan pelayanannya sebagai seorang pendeta. 最后，他应该要离开他这个所任的牧师的这个位置。 Masalah tidak berhenti di sana. 事情不到此， Tahun-tahun berikutnya ia mengalami masalah keuangan karena banyaknya tagihan yang masuk dari rumah sakit. 以后他在这个经济上也有问题，因为他用了很多的钱来去医院医病。 Dalam keadaan seperti ini biasa orang akan menyalahkan Tuhan. 如果普通的人这样的事情，就要怪上帝。 Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Thomas. 但是 Thomas 不是这样。 Walaupun saat itu dia udah nggak menjadi seorang pendeta, 虽然那个时候他是一个牧师， tetapi dia punya banyak waktu untuk menulis hymn. 但是很多他做了这个属灵的诗歌。 Dan pada saat dia mengalami kesulitan, memang dia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai asuransi jiwa. 所以因为当他困难的时候，他就出去买保险。 Melalui pekerjaan itu kemudian dia mulai dapat membayar tagihannya. 那么接着他卖保险，有了钱，开始他这个还他在外面的一些的账数。 Thomas sadar dalam pergumulan hidupnya, dia masih tak bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik sama dia. 他知道在他所经历的事情，仍然上帝与他同在。 Sehingga melalui pengalamannya bersama dengan Allah, 那就是他如何跟与神同行。 maka pada tahun 1923 ia menuliskan sebuah puisi, 1923年，他做了一个诗， sebuah puisi yang terkenal yang berjudul Great is Thy Faithfulness, besar setiamu. 那么在这个诗歌，他们做了一个题目，就是你信色后广大。 Kemudian dia mengirimkan puisi tersebut kepada seorang pendeta yang bernama William Runyan. 这个诗歌他寄给一个牧师，也是叫做 William。 Dari puisi ini maka lahirlah pujian besar setiamu. 最后因着这个诗歌，那么创造出一个属灵的诗歌，就是你信色后广大。 Pujian yang sering kita nyanyikan bukan di dalam gereja? 我们常常唱这一首诗歌。 Pujian ini lahir dari seorang anak Tuhan yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan. 这个诗歌就表现出他在困难当中，上帝给他的坚强的信心， Yang bernama Thomas. 那叫做 Thomas。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， dari kisah Thomas ini kita bisa melihat, 从这个 Thomas 的故事， walaupun di dalam masa hidup yang begitu berat, 虽然在很困难当中， ia masih bisa melihat kebaikan Tuhan. 他看见神的能力， Tidak hanya dalam kisah hidup Thomas, 不但是在 Thomas 的生平里面， tapi dalam Alkitab pun kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. 在圣经中很多的这个属灵人物，我们看到在困难当中，他们如何经历他的生活。 Di tengah konteks kehidupan mereka yang mungkin pada saat itu mereka hidup dengan begitu banyak pergumulan. 在他们的生活当中有各种各样的困难与这个经历， Misalnya Yeremia. 还有我们提的这个耶利米，
Dalam ratapan dia berkata demikian. 在耶利米哀歌里面他说， Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, 上帝的爱永不消失， tak habis-habis rahmatnya, 他的恩典永不消失， selalu baru tiap pagi, 每一天都是新的。 besar kesetiaanmu. 上帝的信实厚广大。 Ketika ia menuliskan ini, 当他写了这个诗歌的时候， dia tidak berada dalam kondisi yang baik-baik 他 saja. 不是在很快乐的环境当中， Dia tidak sedang merayakan kemenangan yang besar 他 daripada 不 umat 是 Allah. 有这个大的宴会来举行他的胜利， Tetapi justru yang terjadi adalah dia merenungkan kekalahan yang besar dalam sejarah bangsa itu. 但是他这个时刻他的生活就是他正在思想他所面临的很大的困难。 Ia melihat kota Yerusalem yang hancur akibat 他 serangan 看 dari 到 Babel. 耶路撒冷的消灭， Dalam kondisi seperti ini, 在这样的时候， Yeremia masih bisa merenungkan kasih setia Tuhan. 耶利米还是想到上帝的信实， Dia masih dapat memuji Tuhan. 他还能够赞美主， Dia masih bisa melihat kebesaran Tuhan. 他还能够看到上帝的伟大。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， Allah telah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. 上帝在我们每一个人身上所做的非常大的、好的、奇妙的事情。 Karya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. 上帝的杰作在我们身上是非常的伟大。 Apapun kondisi hidup kita, apapun musim hidup kita, 无论我们的生活是怎么样的环境、怎么样的恶劣， Allah selalu berkarya dalam hidup kita. 但是上帝一直一直用他的能力做他的事情，在我们每一个人的身上。 Untuk itulah kita perlu untuk kembali meresponi apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. 因着如此，神对我们所做的一切，我们应该要有更好的对神的反应。 Seperti apa yang Musa ajak kepada bangsa Israel. 怎么样？摩西劝告以色列人， Hal itu juga ditujukan kepada kita saat 这 ini. 这也是指向我们， Kita perlu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. 我们要表现出我们要对神的尊崇， Karena ketaatan kita adalah bukti kasih kita kepada Allah. 因为对神的尊崇是要证明我们对神的爱。 Dan kemudian teruslah ingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. 你们要继续不断，每一天都想到神一直每一刻都祝福我们大家。 Jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup 不要 kita. 不要忘记神曾经在你身上所做的一切。 Allah adalah Allah yang terus berkarya dalam hidup kita. 我们的神是每一天、每一时、每一刻在我们身上做了更多的作为。 Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan dan keselamatan kita. 神每一时每一刻都在我们的生活里面，在我们的给我们他的救恩。 Sehingga melalui ketaatan kita kepada Tuhan dan mengingat segala kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. 借着我们所作所为，我们看到如何神在我们身上所做的一切。 Maka itu akan membawa kita kemudian memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan. 神对我们所做的一切，要推动我们如何来赞美我们的神， Dan akan membawa kita makin mengenal siapa Allah yang kita sembah. 让我们越来越爱神，越来越知道，越来越认识我们所敬拜的神是谁。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. 天上的父，感谢主，因为今天我们已经听了主的话。 Ada sebuah ajakan bagi kami ya Tuhan, bagaimana kami harus taat kepada Tuhan dan mengingat segala perbuatan dalam hidup kami yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. 让我们劝勉我们要如何更加顺从主的话，让我们在这个以后的日子如何荣耀主的名。 Tuhan tolong kami kiranya melalui ketaatan kami akan perintah Tuhan, akan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga mengingatkan kebaikan Tuhan, maka disitulah kami punya hati, punya kerinduan untuk boleh terus mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. 主啊，求你帮助，让我们借着主教导我们如何顺从主的话，求你帮助，让我们以后的日子如何更爱主，更荣耀主的名。 Karena kami melihat Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. 因为我们所拜的，我们所认识的神是非常的伟大。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Ini doa kami
这是我们的祈求， yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. 祈祷奉耶稣生命求的， Amin. 阿门。 Teman-teman dari pemuda dan remaja saya persilakan untuk mempersembahkan pujian.